Bila dia tak jadi kerajaan lagi, tiba-tiba dia buat bising. Tengok ini kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan Perpaduan menganaktirikan orang-orang Melayu di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Kami tak dapat peruntukan. Bayangkan gerai sana, ayam mi goreng dia, mi goreng kosong. Tak ada ayam. Yang ini mi goreng juga, tapi ada kerang. Yang ini mi goreng juga, tapi kedekut ni, cili pun tak ada. Jadi bayangkan kalau kerajaan kata, kami nak mengawal mi goreng. Mampulah penguat kuasa, ada 1000 jenis mi goreng. Pergi tangkap mi goreng dia, dia kata, aku punya mi goreng ni memanglah aku jual mahal sikit pun tak apalah sebab aku punya tak ada cili. Khusus untuk orang yang tak makan cili. Pergi tanya yang ada ayam, ada jawapan dia. Jadi sebab itu teori dia. Bila kita mengawal harga barang, ia mestilah barang umum yang menjadi bahan ruji oleh orang terbanyak untuk memudahkan penguatkuasaan supaya benda itu praktikal. Tidak praktikal untuk mengawal harga nasi lemak. Sebab itu saudara-saudari, bila dia kata harga barang naik mendadak ni, dia boleh cerita macam-macam lah. Saya nak ajak rakyat Malaysia yang menonton, dan saya yakin pengundi-pengundi di Medan memang cerdik lah kan. Orang Taman Medan. Saudara-saudari, bila kita dihujani dengan segala jenis cerita TikTok ni, saya nak beritahu, gunalah akal. Biarlah cerdik sedikit. Orang tanya, kata harga barang naik, harga barang naik. Secara ekonominya harga barang ini ditentukan kadar turun naiknya oleh inflasi. Inflasi kita telah turun menjadi terendah untuk masa dalam tempoh 12 bulan. Perbandingannya cukup jelas. Bila Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ambil alih, dia tak pernah naik, dia turun. Tiap-tiap bulan turun. Bila dibandingkan dengan 33 bulan Perikatan Nasional memerintah, kenaikan harga yang paling mendadak, dan yang itulah yang kita sedang warisi dan tanggung. Harga barang naik semua ni sudah tentu berlaku di antara bulan April dan Ogos 2022, zaman mereka memerintah. Baik. Apa lagi yang dia kata, kita perlu tukar kerajaan kerana negara dah parah, dah berubah sangat ini. Jadi dia ceritalah, tengok ni negara ni, keadaan kita rakyat susah, ekonomi susah, macam susah, mata wang jatuh, segala-galanya dia beritahu. Saya sebut sedikit tentang mata wang nantilah. Tapi kalau nak bandingkan keadaan kedudukan ekonomi dan kewangan negara, sebelum Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan ambil alih, dengan banding dengan zaman dia. Saudara-saudari ingat tak dulu? Zaman dia, harga barang naik mendadak. Sampai dalam 3-4 bulan, kadar inflasi naik 3 kali ganda. Bila orang tanya menteri-menteri bersatu dan PAS, dia jawab apa? Tak ada masalah je, biasalah. Harga barang macam ni lah, biasalah. Bukan masalah kepada rakyat. Sekarang, bila kita berjaya menurunkan, dia kata, Allah, ini tipulah, data tak betul. Macam itulah juga dia jawab bila kita ceritakan tentang kedudukan kewangan negara. Bila kita beritahu bahawa hutang negara sudah sampai 1.5 trilion. 1,500 bilion. Cuba tekan 1.5 trilion dalam handphone saudara-saudari, tak cukup kosong. Belah kosong pun saya tak tahu. Sekarang dia bising. Sampaikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam parlimen bangun. Ini kerajaan. Tak adakah perancangan untuk membantu rakyat dalam keadaan negara yang berada dalam zaman susah ini? Aku sabar je lah sebab ingat dulu pernah baik dengan dia. Dia selalu juga naik truk saya untuk berceramah dulu masa zaman-zaman bersatu dengan Pakatan Harapan tahun 2016-2017 dulu. Aku ingat, ya Allah, muka tebalnya korang ni.
Jadi pembangkang bolehlah jadi pembangkang, tapi paling kurang muka tu janganlah tebal sangat. Korang tambah hutang, korang buat masalah, tiba-tiba korang bajet jadi champion rakyat. Ya, lepas kau tinggalkan hutang kat kita. Yang tinggalkan hutang sampai 1,500 bilion ini, mereka. Yang berbelanja separuh mati, mereka. Bila dia tak jadi kerajaan lagi, tiba-tiba dia buat bising. Tengok ini kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan. Menganaktirikan orang-orang Melayu di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Kami tak dapat peruntukan. Aku pun semak lah. Kan kementerian saya kan semak lah. Hampir betul. Rupanya kami bagi tahu ni lagi banyak daripada diorang bagi kepada Kelantan, Terengganu, Kedah dulu zaman diorang. Tapi dia boleh pusing cerita. Dia kata, tengok ni kerajaan perpaduan sekarang ni menganaktirikan dan menganiaya orang-orang miskin daripada Kelantan, daripada Kedah, daripada Terengganu. Sama juga dia beritahu, air di Kelantan ini tak dapat diselesaikan kerana kerajaan perpaduan tidak mahu bagi 8 bilion ringgit kepada kerajaan Kelantan untuk baiki air. Nasib baik. Datuk Seri Anwar ni dia jenis bendul sikit tak? Dia kesian. Betul ke? Kita betul-betul nak tolong. Dia pun panggillah mesyuarat. Panggil mesyuarat. Saya duk fikirlah menentang apa sampai 8 bilion ni. Jadi dia pun tunjuk. Ini kami perlukan 8 bilion untuk baiki kemudahan air. Kita perlukan 7 loji air yang baru. Okey? Dia pun tunjukkan. Yang ini 500 liter, juta liter sehari. Aku pun dah lupa. Dia 500 ribu ke 500 juta? Mana Amir ni, Menteri Besar? Hebat panggilan. Saya lupa. Saya rasa dia kapasiti satu water treatment plant 500 ribu liter sehari kan? Okey. Yang ini 500, yang ini campur lagi 500 sampai 7 ni kan? Kemudian kami tanya, sebenarnya kamu nak sampai 8 bilion bina sampai 7 loji rawatan ni, sebenarnya berapa je permintaan dan penggunaan air yang diperlukan ni? Dia pun beritahu, saya pun tanya, kalau ikut tu bukannya kalau dapat satu lagi loji rawatan air tambahan, bukankah dah cukup untuk satu negeri Kelantan? Tak apalah, kita minta je. Saudara-saudari, bila kita tengok-tengok balik, yang dia duk cerita kat semua orang, 8 bilion yang tak diberikan. 8 bilion itu belanja untuk 7, saya tak silap saya, 7 loji rawatan, yang diperlukan 1 je. 6 lagi tu dia pandai-pandai tambah, kod-kod nak bagilah kat kita. Boleh main duit rakyat, minta kod-kod nak bagi, saudara-saudari. Kau ingat duit siapa? Zuraida pun tak bagi tau kalau minta dengan dia. 8 bilion sebenarnya yang diperlukan selama ini hanya 1 bilion lebih je. Sebab itu Kerajaan Persekutuan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita boleh selesaikan, insyaAllah orang Kelantan sila dengar. Sebelum saya sampai ke Kelantan nanti cerita saya. Sebenarnya boleh je selesaikan, insyaAllah. Sebab dia tidaklah sebanyak yang mereka sebut sampai 8-9 bilion yang disebut sebelum ini. Sebab dia pandai-pandai tambah 4-5 loji rawatan baru yang sebenarnya tidak pun diperlukan bila dilihatkan kepada permintaan dan penggunaan air bersih tiap-tiap hari di Kelantan. Ini jenis apa ni? Sebab itu saya berani cakap, kalau berani saman, saman. Saya tak takut kena saman sebab benda ni saya dah tengok, saya dah tanya, mereka pun tahu. Jadi saudara-saudari, kita berdepan dengan parti lawan kita yang ikut suka dia pusing cerita. Zaman dia benda tu jadi teruk macam mana pun tak apa. Alhamdulillah negara kita berkat. Mari zaman kita walaupun baru 6-7 bulan, walaupun keadaan lebih baik, angka semua menunjukkan keadaan lebih baik. Dia kata Allah, rakyat kita ni teruknya lah, terseksa sebenarnya. Sebab itu kita wajib sebagai orang Islam kita kena tukar kerajaan negeri. Saudara-saudari, sebab itu saya harap, saya tak bimbang sangatlah dengan pengundi-pengundi di Selangor. Sebab pengundi-pengundi di Selangor tahu bahawa ahli politik ni, saya ke, Amir ke, Azmin ke, Zuraida ke, kami boleh temberang. Saya tahu.
Saya pernah jadi di tempat saudara-saudari, berada di luar politik. Saya pun kadang-kadang tengok ya. Saya pun masa saya tak ada dalam politik 4-5 tahun lepas, saya kata ya, dia orang ni temberang je ni. Tapi saya tahu rakyat Selangor juga telah ada pengalaman melalui proses menukar kerajaan. Rakyat Selangor boleh memilih tolak ke tepi semua TikTok tak TikToknya, sentimennya semua. Kerana akhirnya kita kena berpaksikan keputusan kita kepada perkara yang berfakta, ilmiah dan yang hakiki. Kalau nak cerita pasal ekonomi, tengok kepada angka rasmi. Kamu boleh sembang kencang, harga barang tutang-tutang semua, tapi inflasi turun. Jawab yang itu dulu. Jawab yang itu dulu. Kamu boleh cerita baju ketat tak baju ketat, tapi bila semak, tak ada pun peraturan bertukar macam itulah daripada dulu. Jadi macam mana kamu boleh kata bila kerajaan bertukar baju boleh jadi ketat tiba-tiba? Sama juga, kamu boleh cerita pumpang-pumpang kerajaan semua ini menafikan, menzalimi semua. Bila kita semak, kau nak beritahu, kau nak simpan malu tu kat mana bila kita tunjukkan dalam parlimen kerajaan perpaduan bagi peruntukan yang lebih besar kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah berbanding masa zaman diorang jadi kerajaan dulu pun. Jadi letakkan kepada fakta. Kemudian saya tahu juga rakyat Selangor cukup faham bahawa nilai sebenar sesebuah pentadbiran daripada mana-mana parti bukan diletak kepada cerdiknya dia berceramah, bukan diletak kepada hebatnya dia naik motor dengan kapcai semua puluh-puluh ribu ni. Dia terletak kepada pemahaman pentadbiran dan kepimpinan pentadbiran itu kepada isu-isu yang dekat dengan nadi rakyat dan juga kreativiti untuk menyelesaikan masalah-masalah itu yang kemudiannya disertakan dengan pentadbiran yang tata kelolanya baik, tidak ada rasuah dan tidak ada penyelewengan. Jadi kalau kita ambil perkara begitu, saya Menteri Ekonomi.